الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Okey. Untuk alright. So awak nampak sekarang paparan buku teks betul Nampak. Okey. Alright, jadi kita sama bab redox bab redox ni sangat panjang tau okey, kita tengok muka depan sekali. Bab redox. Okey, jadi cikgu terangkan sikit lah. Sebab ni silibus baru. Jadi kita dah lihat hari tu takrifan So harap-harap semuanya jelas berkenaan dengan takrifan redox. Okey, berlaku serentak Pengoksidan dan penurunan berlaku serentak. Okey, kemudian kita ada 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 sampai 1.6 ni adalah episod yang sangat panjang. Kita sekarang masih berada pada 1.1 Okey, jadi awak kena ambil apa tu? Inisiatif study lebih Okey, jangan harapkan cikgu semata-mata lah sebab kita jumpa hanya sejam seminggu setakat ni. Berbanding kalau bersemuka, kita jumpa banyak kali kan. Alright. Okay, jadi hari itu kita pergi kepada Cikgu Langkau hari itu sebab nak bagi yang senang dulu. Contoh tindak balas, redox. So hari itu kita tengok pada Ferem 2 kepada Ferem 3 kan. Sebab susunan silibus sekarang dia ikut takrifan redox tersebut. Kalau kita nak cerita pasal nombor peroksidaan, okey, sekarang berkenaan dengan nombor peroksidaan. Jadi dia akan kaitkan Ferem 2 kepada Ferem 3 tu lah. Okey, kalau silibus lama awak belajar dulu teori asas-asas baru pergi ke aplikasi ni. So pertukaran ni adalah aplikasi redox. Tindak balas redox yang kita nak tengok detail. Jadi ini kita dah tengok last week. Pertukaran ion ferrum 2 kepada ferrum 3 menggunakan apa? Gunakan air bromin. Jadi nanti boleh baca balik semua ni. Okay, untuk malam ini, okay, get ready sebab malam ini agak mencabar sikit. Okay. Dia punya konten ni iaitu pemindahan elektron pada satu jarak. Okay, jadi cikgu ulang balik. Silibus baru ni dia susun contoh tindak balas. Ini contoh lah. Contoh tindak balas redox yang akan kita tengok secara detail. Okay, dia selit-selitkan pada setiap definisi kan. Kita tengok redox ada dari segi oksigen hari tu kan. Penambahan, pengurangan oksigen. Lepas tu kita ada, okay, kita ulang balik lah. Oxidation, cara yang cikgu jumpa last. Okay. Lupa dah. Positif, tambah sini kan, tolak. Lepas tu NOP, lepas tu elektron dan kan. Jadi oxidation ni adalah pertambahan nombor terbalik. Sorry. ONP. Pertambahan oksigen dan pertambahan nombor peroksidaan. Takrifan. Takrifan peroksidaan dalam silibus SPM. Iaitu kalau oksigen bertambah jadi peroksidaan.
Kalau nombor peroksidan bertambah, penurunan. Apa yang berkurang? Berkurang kalau elektron berkurang, pengoksidaan. Kalau hidrogen berkurang, pengoksidaan. Jadi ingat yang tu je. Bila ingat yang tu, automatik awak ingat yang penurunan lawan bagi dia. Okey, kita test. Okey, penurunan. Apa yang bertambah? Hydrogen. Dan? Elektron. Dia opposite kan? Dan yang berkurang adalah oksigen dan nombor peroksidan. Jadi jangan sulitkan cara hafalan awak. Okey. Jadi awal-awal dulu dalam readout, cikgu dah explain semualah dari segi pembinaan elektron kan. Dan juga nombor peroksidan last week kita dah tengok contohnya pertukaran ion ferrum 2. Okey, jadi kali ni kita nak tengok contoh tindak balas redox yang memerlukan kita, penerangan kita tu melibatkan transfer of electron. Maksudnya kita punya penerangan iaitu penerangan isi-isi menjawab tu menerangkan dari segi pemindahan elektron. Maksudnya siapa derma, siapa menerima. Cikgu langkau sekejap. Ini dia. Okey. Jadi ini adalah tindak balas. Nama tindak balas ini pemindahan elektron pada satu jarak. Namanya pun dah agak complicated, panjang. Tapi kita slow-slow lah malam ni. Kita slow-slow and steady. Okey. Agak berat sikit malam ni. Okey, jadi fokus. Okey, jadi kat sini kita nak explain pasal apa tu? Nombor peroksidan, nombor peroksidan. Betul. Penamaan nombor peroksidan, dari segi elektron. Malam-malam ni. Dari segi pembinaan elektron, siapa bebas ataupun siapa derma, siapa menerima. Alright. Okey, jadi kita malam ni kita fokus yang ni saja. Okey, pembinaan elektron pada suatu jarak. Kalau awak tanya kenapa nama dia macam tu cikgu pun tak terfikir nak cari. Jadi awak boleh cuba Google transfer of electron in a distance dalam bahasa Inggeris lah. Macam mana dia dapat nama macam tu panjang. Okey. So kita tengok kat sini. So mungkin baru bagi awak sebab form 4 kita tak jumpa lagi elektrokimia kan. Tapi rasanya awak dah belajar dalam menengah rendah. Itu juga dah pastilah tahun bila. Sebab cikgu tak ajar menengah rendah. Pernah tengok tak bateri, bukan bateri ni. Ada elektrod. Okay. Lepas tu sama dengan wire. Pernah tengok ke? Masa tingkatan apa-apa? Senjak ni terputus ke apa? Dengar tak ni? Dengar Dengar. So ingat tak bila masa awak jumpa elektron elektrokimia ni sel kimia ada elektron Elektrolisis dah belajar kan? Okey, so maksudnya asas tu adalah. Alright. Jadi kita tengok secara detail gambar rajah ini So awak tengok ada label X, ada label Y. Alright. Kemudian perhatikan ini, lapisan ini ada asid sulfurik. Di sini. Kawasan putih ni, asid sulfurik. Lepas tu di bahagian kiri slide ni lah ada ferrum 2. Alright. Kat sinilah kita nak cuba ingat ataupun cuba ikut logik. Ferrum 2 dia akan bertukar kepada ferrum 1 ataupun ferrum 3. Ferrum 2, ferrum 3 kan? Ferrum 1 tak ada kan? Tak ada. Okay, jadi sekarang macam ni cara kita mengurangkan menghafal. Bila ada ferrum 2, kenapa last week awak dah faham
kenapa ada huruf Roman dalam kurungan? Nah, ini dia. Kenapa? Charge. Just nombor peoksidaan dia adalah Fe2+. Plus 2. Maksudnya formula ion dia adalah Fe2+. Kalau ferrum 3, Fe dalam kurungan 3. Alright. So, awak tahu Fe2+ ni dia memang nak jadi Fe3+ je. So, ingat cikgu ajar itu, tangan memberi lebih baik tangan yang menerima. Yang memberi jadi positif. So, 2 positif jadi 3 positif. Semakin positif kan, semakin bertambah nilai positif dia. Dia buat apa? Dia buat apa? Menerima. Baru cakap dia, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Jadi dia beri satu, positif satu lah, bertambah kan? Okey, kalau derma elektron berada di sebelah mana? Kiri ke kanan? Kiri. Kiri? Kanan. Dah makan belum ni? Okey. Kalau kiri jadi tolak macam ni. Pernah jumpa tolak? Tak pernah kan? Tak. Zaman cikgu dulu memang ada tolak. Cikgu dah lupa Jadi, awak ingatlah. Kalau hanya yang menerima saja. Yang menerima saja contohlah. BR. Kan? Hanya yang menerima elektron di sebelah kiri. Ada lagi cara mengingat dia. Nanti cikgu akan share lah apa-apa cara mengingat, tak nak bagi confuse. Bila masa elektron sebelah kanan, bila masa elektron di sebelah kiri. Bila nak menderma, elektron duduk sebelah kanan. Macam tu. Ada lagi cara dia. Nanti dalam buku teks pun ada. Kita cuba ringkaskan. Kalau menerima, dia duduk sebelah kiri. Plus. Okay. So, ini bukan BR. Tak ada kaitan. Cuma nak ambil contoh yang paling simple. Okay. Jadi, Fe2+ menjadi Fe3+ dengan mendermakan elektron. Apakah yang berlaku di sebelah kiri ini? Yang laki mana senyap sunyi? Halo. Hai. Takkan malam lemah je. Yang laki tak ada ke? Nazran? Ada. Siapa Nazran lagi? Iqbal. Asif, Daniel Iqbal ada. Syakir. Syakir kan cikgu suruh dia apa tu taranum baru tahu. Alright. So, apa dia tadi? Mana tadi? Fe2+ jadi Fe3+. Proses apa? Pengoksidaan. Allah, Kamila juga jawab. Macam mana nak ingat? Cikgu dah cuba ringkaskan dah. Awak ingat bahagian oxidation je. Oxidation, dah kali ke berapa ratus tulis ni. Apa yang bertambah? Oksigen dan juga nombor peoksidaan. Apa yang berkurang? Cikgu cuba simpelkan dah tu. So sekarang yang bertambah, yang berkurang. Tolak kan? Tolak elektron. Tolak elektron. Nombor peoksidaan pun boleh cerita kat sini. Bila tolak elektron, dia adalah peoksidaan. Jadi, sebelah kiri ni, sebelah X berlaku pengoksidaan. So, selesai sebelah kiri. Maka sebelah kanan ni automatik adalah nurunan. Jadi, macam cikgu ajar itu, flow dia. Okay. Nanti tu tak lubang. Ya. Apa dia tadi? Kita cek dulu proses kan. Okay, sebelah kiri ni peoksidaan. Bila tahu peoksidaan, dia sebagai ejen apa? Penurunan. Okay, bagus. Dia opposite kan.
Jadi bila berlaku penurunan sebelah kanan, dia adalah ejen Pengoksidaan. pengoksidaan. Okey, jadi yang itu sekarang bila awak dapat gambar rajah ni, awak cuba cari dulu siapa berlaku pengoksidaan, siapa berlaku penurunan. Okey, jadi mudah sikit je lagi. Okey. Alright, ini dia punya sekejap saya tengok cabaran. Okey, ada info kat sini. Terminal negatif ialah elektrod di mana berlaku pembebasan elektron. Okey. So sebelah kiri tadi terminal apa? Terminal negatif. Negatif. Okey. So negatif tolak elektron. Berlaku pembebasan elektron dinamakan terminal negatif. Okey. So opposite-nya dia tadi terminal positif ialah elektrod di mana berlaku penerimaan elektron. Kita tak cerita lagi tau. Dia punya persamaan kat sini. Sebab persamaan sebelah kanan agak complicated. So sekarang cikgu cuba dapatkan gambaran supaya awak dapat secara pantas lah. Bila dapat gambar rajah ni, cek dulu. Okey, aku boleh tahu tindak balas apa ni so kita dapat tahu sebelah kiri tindak balas pengoksidaan. Cukup lah. Automatik. Sebelah kanan tindak balas penurunan. Okey. Jadi kita lihat kat sini. Okey, ni dia Ini apa yang berlaku. Okey. So, sebagaimana kita dah cek tadi, sebelah kiri adalah terminal negatif. Perhatikan, negatif. Apa maksud terminal negatif? Tadi tempat elektron dibebaskan kan? Berlaku pembebasan elektron. Pembebasan elektron. Okey, setakat ni awak awak ingat dulu macam tu Nanti kita pergi pula cara ringkas nak ingat. Okey. So, perhatikan ada arrow kat sini. Arrow untuk apa tu? Elektron bergerak kan? Okey. So, ini awak nampak color apa ni? Warna hijau. Hijau Okey, maksudnya warna asal lah. Ini, larutan hijau ni. Okey, larutan hijau adalah ferrum 2. Apa jadi pada ferrum 2 tadi? Dia menderma kan? Derma. Elektron sebelah sini. Derma salin elektron jadi Fe3+. So, ke mana elektron tu pergi? Dia naik kod wire ni. Elektron. Inilah dia. Dia ke arah sini. Okey, nampak tu bersambung. Siapa yang menerima? Sini yang menerima. Siapa yang menerima kat sini? Ion manganat. Alright. Jadi, awak jangan takut dengan dengan nama manganat ni. Okey, sebab tengok formula sudah nak kena hafal kan? Okey, sekarang kita jangan stres pada menghafal, faham dulu. Okey, so ferrum 2 membebaskan elektron untuk menjadi ion ferrum 3. Okey, jadi tindak balas ini adalah tindak balas pengoksidaan. Dan dia adalah ejen penurunan. Apa fungsi ejen penurunan? Dia menurunkan kalium manganat. Manakala kalium manganat berlaku penurunan, dia adalah ejen pengoksidaan. Apa fungsi ejen pengoksidaan? Dia mengoksidakan ferrum sulfat. Dia saling berkait lah. Okey, so sebab tu cikgu ajar kena pasti proses pengoksidaan maka ejen opposite. So awak takkan confuse lah. Okey. Alright, so sebelah kiri mudah. Ferrum 2 kepada ferrum 3 dan awak dah tahu ferrum 2 berwarna hijau, ferrum 3 berwarna perang. Alright. So kat sini asalnya warna hijau. Pada akhir tindak balas apakah warna akhirnya? Warna perang. Perang sebab dia dah bertukar jadi ferrum
Dalam 3 3. kan? Okey, jadi elektron bergerak kat situ sampai sini ion manganat menerima. Jadi untuk buat masa terdekat ni, maksudnya masa mula belajar pemindahan ni, awak hafal dulu. Untuk ion manganat. Okay, so hafal dulu manganat MnO4 negatif. Okay, dia akan dia akan mengalami penurunan dengan menerima 5 elektron. Okay, jadi cara hafal terpulang. Kan? Okay, mano ke kan? Mano. Contohlah. 8H pula awak pandai-pandai lah reka. Mana 8? Okay, pandai-pandai lah. Kalau ada cara yang cikgu rasa boleh membantu awak, cikgu akan share lah. So, buat masa ni, hafal dulu. MnO4 minus. Baca kuat-kuat. Baca ulang-ulang lama-lama ingat lah. Lagu Korea pun boleh hafal. Kan? Panjang-panjang tak faham sepatah pun boleh hafal. Ini sebut je 2-3 kali kan. MnO4 minus tambah 8H plus tambah 5E sambil imagine. Sambil imagine. Menjadi Mn2 plus 4H2O. Okay, hafal dulu. Hafal. Apa jadi pada ion manganat? Terima 5 elektron untuk menjadi ion Mn2 plus. Alright. Sudah. Negatif 1 jadi positif 2. Bukan nombor oksida bertambah ke? Kenapa dia penurunan? Sudah. Salah tu. Cikgu selit sikit sambil kita ingat kembali cara nak cari. Macam mana? Ini macam mana nak cari ion Mn? Bukan kita ambil Mn negatif 1 ni. Kita kena kira dulu kan? Nak gantikan Mn dengan apa? Kita nak cari ini sekarang. Berapa nombor oksidan Mn? X. Oksigen ada? 4. Kan? 4. Setiap satu oksigen didarab dengan? Negatif 2. Negatif 2. Total charge? Plus 2. Mana total charge? Minus 1. Minus 1. Right. Jadi X tolak 8 sama dengan negatif 1. Jadi X ni adalah sebenarnya positif 7. Okay. Ini kalau kita nak select nombor oksidan lah. Jadi nombor oksidannya berkurang daripada positif 7. Jadi berapa? Positif 2 kan? Okay. Positif 7 berkurang menjadi positif 2. Bila berkurang, itu adalah tindak balas penurunan. Tapi dalam subtopik ni, tindak balas ni, kita lebih untuk penerangan menggunakan elektron. Pemindahan elektron. Siapa menderma, siapa menerima. Okey. Setakat ni boleh faham konsep pembebasan elektron. Pemindahan elektron pada satu jarak. Boleh. Boleh InsyaAllah boleh. Okey, so kat sini. Alright, ini adalah cara sebenar untuk menulis persamaan setengah. Cikgu ulang balik. Persamaan yang ada elektron, tak kisahlah elektron sebelah kanan ke sebelah kiri. Ini sebelah kanan menunjukkan menderma. Menderma sesuatu yang positif seperti sebelah kanan. Macam itulah boleh ingat. Okey. So ini adalah cara yang sebenarnya awak nak seimbang buat persamaan setengah. Okey, mula-mula kita tulis bahan dan hasil tindak balas. Ini dia. Ya, cikgu seliklah sebenarnya buku teks ada. So awak kena tahulah sebenarnya apa yang berlaku. Ferrum 2 warna hijau, dia akan bertukar kepada ferrum 3. Apa maksud AK? Aqueous. Kalau bahasa WeChat, aku kan. Alright. So hijau bertukar jadi perang. Okay, itu first step. Mengikut yang buku teks ni lah Sebelum ni tak belajar detail pun. Lepas tu awak tengok kat sini sebenarnya kalau silibus di luar negara arrow tu menunjukkan anak panah.
adalah suatu sama dengan. Maksudnya sama dengan. Kiri mesti sama dengan kanan. Masalah sekarang, total charge sebelah kiri berapa? 2. Positif 2. Jangan tinggal Positif positif. Sini, Positif 3. tu tak balance kan? Ah, Jadi bila tak balance, kita kena balancekan dia dengan menambahkan elektron. Kat mana kita kena tambah? dekat belah kiri. Kalau kiri, awak tambah elektron, tambah benda negatif, jadi positif 1. Kan? Elektron adalah benda negatif. Elektron. Negatif. Hilang pula dah. So tambah belah Okey. kanan. Tambah belah kanan. Sebab tu elektron duduk sebelah kanan. Tu. Oh, okey. Okey, itu penjelasan yang terbaik sebenarnya tapi panjang lah. Kalau cikgu lebih suka ingat kalau menderma je elektron sebelah kanan. Okey. Tapi kalau awak nak faham secara detail, inilah dia. Okey, jadi kita kena tambah satu benda negatif, akhirnya dia akan samalah. Positif 2 dan positif 2. Ini pengiraan dia. So boleh rujuk ke teks bagi yang mungkin tak nampak malam ni. Alright. Itu persamaan pengoksidaan. So ingat, ini adalah setengah persamaan atau kadang-kadang kita sebut je persamaan setengah. Persamaan setengah pun boleh. Persamaan setengah pengoksidaan. Dalam bahasa Inggerisnya half equation lah. Kukulah ada yang DLP masuk malam ni. Okay. So, sekarang kita nak tengok pula persamaan setengah penurunan. Ini agak mencabar. Kalau awak nak tengok satu-satu ni memang agak mencabarlah Sebab tu Cikgu suruh hafal dulu tadi Sebab kalau terus kita nak hafal, awak takut jadi stres lah. Sudah, awak dah banyak kena faham kan. Jadi nanti bila dah bertenang, awak boleh tengoklah step 2, 3 ni yang ni mudah, ini mudah faham. Yang ni banyak sikit awak kena tengoknya. So, buat sementara awak hafal dulu terus Mana tadi? Ini ke dia. Ni last sekali. MnO4 minus tambah 8H plus tambah 5E sebelah kiri. Ulang lagi. MnO4 minus tambah 8H plus tambah 5E di sebelah kiri. Menghasilkan Mn2 plus pejam mata lah. Pejam mata Mn2 plus tambah 4H2O. Okay. So, hafal lah sehingga dapat. Kan? Untuk sementara. Okay. So, lama-lama awak akan ingat. Alright. So, itulah kimia. Ada benda kena hafal. Ada benda awak faham, automatik hafal. Macam tu. Okay. Berarti cikgu pergi slow malam ni Satu topik ni je. Okay, dia agak mencabar. Okay, jadi sekarang kita ada setengah di bahagian peroksidan. Setengah. Lepas tu kita ada setengah di bahagian penurunan. Setengah tambah setengah jadi? 1. Maksudnya kita tambah persamaan setengah peroksidan, tambah setengah persamaan penurunan, kita akan dapat persamaan ion keseluruhan. Okay, macam mana? Alright. Okay. Saya cuba ini sebab dah ada. Nak cari blank. Dah lama tak guna ni, lupa dah. Ada. Whiteboard. Okay. Kejap loading kamera tali on malam ni. Tak puas pula tak apa. Sebab masing-masing pun memang tak on kamera. Okay. Lupa cikgu share tab tadi. Tak nampak sekarang kan? Cikgu buka whiteboard. Nampak buku teks tu je. Nampak buku teks. Allah, jap. Sekejap ya. Something wrong dengan kamera. Jadi security dia kacau malam ni. Tak boleh buka whiteboard juga. Ya. Apa lagi option dekat Google Meet Dekat Google Meet ada
Cikgu stop dulu, present. Cikgu buka whiteboard. Okay. Boleh. Okay. So cikgu present entire screen sekarang. So sepatutnya nampak lah. Mana hilangnya whiteboard tadi? Okay, nampak ada whiteboard kat sini? Ada dah nampak dah. Okay, nampak So ini yang Google Meet punya. Cikgu tak berapa biasa lagi tapi apalah, boleh explore. Color. Ni color apa ni? Black. Okay. Kita ulang balik tadi. Setengah bahagian peroksidan Cikgu buat ringkas je. Setengah. Allah tak lawannya punya pen. Okay. Setengah peroksidan. Cikgu buat ringkas tu. Apa yang berlaku di persamaan setengah peroksidan? Apa persamaan dia? Fe. Fe 2 plus. 2 plus. Nak pernah. Okay. Fe 3 plus. 3 plus. Tambah elektron kan? Elektron Okay. 1. Ini bahagian peroksidan. Tak lawa lah tulisan kat sini. Okey, lepas tu persamaan setengah reduction. Penurungan. So daripada awal cikgu guna O. Okey, dah hafal belum? Mn O4. Tu minus ke minus? Minus je. Minus. Tambah berapa H? 8. Cikgu automatik dah hafal tadi. Dengan 5E kan? Okey, lepas tu? Mn 2 plus kan? Mn 2 plus. Tambah berapa air? 4. Okey. 4. Secara jujurnya malam ni baru cikgu hafal tau benda ni. Sebelum ni tak pernah hafal. Sebab apa tak pernah hafal? Sebab cikgu tak ambil SPM. Sebab panjang-panjang ni tak hafal. Tapi mudah je nak hafal sebenarnya. Okey, cikgu lebih suka memahami okey, macam Ferrum tu. Jadi, macam mana kita nak gabungkan? Jadi, untuk gabungkan, kita perlu seimbangkan dulu. Sekejap, pilih warna. Ni warna apa? Hijau. Yellow. Kita perlu seimbangkan red. Bilangan elektron. Okay. Apa yang tak kena kat situ? Kalau kita nak tambah. Kalau dalam persamaan. Atas ada 1, bawah ada 5. Jadi awak nak buat apa? Yang tu tambah 5E ke? Tambah 5. Tambah. Nak bagi sama Sama semua. Tambah 5. Jadi lain-lain jadi apa? Okey. Jadi semua ini dah belajar mat kan? Linear equation tu. Persamaan linear yang ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan serentak ke apa tu? serentak. Darat 5. So bila kita darat 5 apa jadi? 5. Semua persamaan kena. Jadi darat 5. Belum? Loading. Okey dah. Loading. Baru ada. Dah Sambungan tadi kan? Dah. Okey, sambungan tadi kita samakan bilangan elektron. Jadi bila dah darat dengan 5, Fe kat sini, Fe2 plus pun jadi 5. Okey, Fe2 plus sini jadi 5. Sini pun jadi 5 tambah 5 elektron. Okey. So bila dah sama, kita boleh potong. Awak nampak tak? Sini sebelah kanan ni kan? Sini sebelah kiri kan? Jadi dia akan cancel satu sama lain. Jadi sekarang yang sebelah kiri persamaan tambah dengan sebelah kiri persamaan. Yang sebelah kanan tambah yang dengan sebelah kanan. Jadi keseluruhannya 5 Allah. Tak biasa dengan whiteboard ni jadi lambat sikit. Keseluruhannya boleh drag ke atas ke? Tak boleh. Okey, jadi keseluruhannya 5Fe2 plus tambah Mn
O4 minus. Tambah 8 Okay. H+. Tu sebelah kiri kan? Sebelah kiri. Elektron kita dah potong. Okey, jadi sebelah kanan Fe3 plus tambah Mn2 plus tambah 4H2O. Itulah dia persamaan persamaan ion keseluruhan. Okey. Jadi cikgu akan share whiteboard ni. Tapi dalam buku teks awak pun dah ada. Cuma bila kalau cikgu tunjuk yang buku teks tadi, awak tak nampak dia punya flow dia lah. Okey. Dan jadi kita kembali ke buku teks tadi. Alamak, buku teks pun dia dah tertutup tadi . Okey. Betul kan? 5Fe 2 plus tambah Mn. Okey, betul. 5Fe. Sekejap. Betul lah. Tapi salah sebenarnya. Siapa perasan? Apa yang salah? Fe tu tak ada 5. Ni kan cerita tertinggal. Kita dah darab 5 tadi kan? Ni kan? Sini sepatutnya 5 tertinggal. Okey. Jadi itulah dia menulis persamaan kimia, persamaan ion keseluruhan. Okey, buku teks tengah loading lagi. Okey, spesies sebelah kanan. Kalau buku teks ada kat tangan, okey, awak tengok ke bawah-bawah lagi tu. Masing-masing buka buku teks ke? Buku teks dekat Telegram macam. Dekat kat 5 lah. Ada kat depan. Sekejap, sebab buku teks tengah loading dekat, tak tahulah apa jadi malam ni. Sebab okey, dah muncul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, muncul. Ini dia tadi kan. So ni lawa lah sikit dia punya. Tapi tak nampak lah flow dia. Tadi kita buat ikut flow, nampak lah kan. So potong-potong sama je apa yang cikgu ajar. Dan ini persamaan ion keseluruhan. Okay. Alright, keseluruhan. Ini setengah persamaan. Setengah campur setengah jadi satu keseluruhan. Macam tu lebih kurang. Jadi sekarang inilah dia contoh-contoh ejen peroksidaan. Duduk di sebelah mana tadi ejen peroksidaan? Terminal positif ke negatif? Terminal negatif. Okey, terminal salah. Terminal negatif. Ingat tadi, negatif tempat tolak elektron. Negatif tolak kan? Tolak elektron. Okey, ingat macam tu. Terminal, cikgu ajar sekali. Terminal negatif. Negatif maksudnya tolak. Tolak elektron proses apa? Tolak elektron. Tolak elektron. Pengoksidan ke penurunan? Pengoksidaan. Cikgu buat O Maka dia ejen apa? Ejen penurunan. Ejen penurunan. Okey, macam tu. Okey. So, awak jangan hafal kiri kanan. Sebab soalan boleh tukar-tukar kiri kanan kedudukan dia. Kena hafal terminal. Kalau terminal tu negatif, dia mendermakan elektron. Bila mendermakan elektron, proses peroksidan. Awak ingat sebelah je. Automatik sebelah lagi opposite dengan dia. Jadi, inilah dia cabaran untuk bab ni. Topik ini kena hafal satu-satu ni. Okey, yang mudah ini. Yang mudah ini. Ini pun mudah. And sebab klorin Cl2. Okey, cara dia Cl2 dia mesti nak jadi ion. Okey, cikgu besarkan. Macam tu. Cl2 dia nak jadi ion sebab kumpulan 17. Ion negatif kan? Macam mana tiba-tiba jadi negatif? Kenapa jadi negatif? Sebab tangan yang memberi lagi baik tangan menerima. Itu memberi. Kalau menerima, negatif lah. Maksudnya menerima lah. Jadi kat situ kena check juga dia punya charge. Sini kosong kan? Molekul kosong.
Elektron 1, negatif 1. Okay. Oh sorry, tak balance. Cl ada 2 sini kan? Belah kiri ada 2, so awak kena balance kan? Tengok cas sekarang kosong, negatif 1. Sini berapa cas sebelah kanan? 2 darab negatif. Jadi? Okay. Macam mana nak balancekan negatif 1 dengan negatif 2? Elektron ni kita darab dengan 2. Okay. So jadilah macam tu. Okay. Sama macam bromin. Bromin pun sama. Bromin dia akan menjadi ion bromida dengan menerima 2 elektron. Okay. So yang lain-lain tu, ferrum 3 pun senang. Kalau ferrum 3 mesti nak jadi apa? Mesti nak jadi ferrum 2. Kenapa dia berkurang? Kerana dia menerima elektron. So yang ni mudah. Awak tak payah hafal pun sebenarnya. Yang kena hafal ni. 1, 2, 3. Yang satu lagi dah hafal. Tadi baru hafal kan? Nombor 2, tu kalium dichromate. Nanti kita akan jumpa lagi selepas ini kalium dichromate tu. So, jadual 1.2, contoh ejen penurunan pula. Ejen penurunan mengalami pengoksidaan. Bila mengalami pengoksidaan, dia menderma. Bila menderma, elektron di sebelah kanan. So awak ulang-ulang lah tengok macam mana cara ingat. So ini contoh ejen penurunan pula. Kalium iodida. So nanti kita akan tengok pula lah cara mudah nak faham. Nak ingat. Sekarang faham dulu contoh-contoh. Okey. Jadi ngam-ngam pukul 10 termasuklah masalah teknikal tadi. Okey, kita dapat cover juga pemindahan elektron pada satu jarak. Cuma kita tak sempat tengok latihan lah. Ada tak latihan kat sini. Kalau modul tu senang sikit, ada latihan dia. Jadi untuk sementara ni, latihan ke surat berapa Kita tak jumpa lah pula sebab tak khatam lagi buku teks ni. Nanti kalau ada tu cikgu akan ataupun awak cari sendiri sama-sama. Sementara cikgu cari juga nanti. Latihan yang bersesuaian lah dengan pemindahan tadi. Pemindahan rahsia last mesti ada. So dengan ceritanya untuk modul lepas raya Cina. Sebab kenderaan tak diorang tak bergerak dah sekarang. Masing-masing dah ready untuk makan besar kan. Okay. Jadi kita tengok dulu buku teks lah. Kalau cikgu ada apa-apa nota latihan yang boleh kita buat dulu, cikgu akan share lah. Tengah cari bahan lagi. Sebab silibus baru payah sikit. Tak banyak sumber di internet. Kalau buku-buku di pasaran dah ada lah. Tapi cikgu stick pada nak guna modul yang kita guna Taupas modul Nilam. Sebab dia dalam murah RM10. Dan dia padat. Padat dan latihan dia pun bagus lah sebenarnya. Cuma kita pun tak sempat nak gunakan sepenuhnya modul tu Taupas. Okay. So doa-doakanlah semua ni berjalan yang lancar lah. COVID-19 ni semuanya. Awak lah tahun ni 2021 ni. Cabaran 2020-2021 ni semuanya first time mengalaminya. Baik daripada mak ayah, pelajar dan juga cikgu. Semuanya first time. Jadi sama-samalah kita hadap benda ni dan berdoa. Okey, ada soalan untuk topik malam ini, pemindahan elektron pada satu jarak? Tak ada. Okey. Tak ada selalunya tak ada lah. Bila ada soalan nanti barulah ada pertanyaan. Okay, lain-lain? Tak ada. Tak ada Okay. Kalau macam tu cikgu cuba carilah latihan yang berkaitan. Cikgu share. Yang ni perlukan awak buat latihan banyak-banyak sikit redox daripada awal. Daripada awal. Kalau daripada awal tu awak main-main, habis satu bab. Bab ini sangat panjang. Jangan main-main. Jadi kena faham daripada awal. Okay. Kalau tak ada apa-apa, kita tangguhkan kelas kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallah.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw Okay. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih semua atas kehadiran 16 orang ini. Cikgu. Okay. Right, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.